أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين صادق الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam beserta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sultanah Bahiyah, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan perkumpulan kita, pemukiman kita dan i'tikaf kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dikira sebagai amal soleh yang ikhlas hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di padang mahsyar Allah melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Pernah satu ketika dahulu ketika di dunia kita datang walaupun hujan renyai-renyai, kan, mai juga ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak berhajat untuk bermukadimah panjang seperti kebiasaan pada malam ini, sebab waktu Isya agak awal sekarang, 8.11 dah masuk Isya, dan kita masih banyak lagi hadis-hadis di bawah tajuk faraid ni. Dan tajuk faraid ni dia tak macam tajuk amal-amal soleh yang lain, dia agak teknikal. So berat sikit untuk kita hadamkan. Jadi kita kena fokus sikit. Baik, terus kita baca kitab kita. Kita menggunakan kitab Baharul Mazi, Lautan Kelazatan, yang telah disusun oleh Imam Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, yang merupakan syarahan kepada Sunan Imam At-Tirmizi. Baik, kita berada pada buku yang ke-7, jilid 14, di bawah tajuk Faraid, iaitulah hukum pusaka dalam Islam. Kita duduk pada hadis yang ke-81. Dalam jilid ke-14 ni, kita duduk hadis 81. Bab ma jaa fi mirasi al-banati. Isu 205. Bab yang telah datang ia pada menyatakan pusaka anak-anak yang perempuan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tidaklah orang yang mendapat pusaka itu laki-laki sahaja, bahkan perempuan pun telah mendapat jua dengan nas Quran dan hadis. Maka pada hadis ini menerangkan anak-anak perempuan itu mendapat pusaka. Jika seorang diri tiada bersaudara laki-laki, dapat 1/2 daripada harta. Dan jika ditinggal oleh si mati akan 2 anak perempuan atau lebih, nescaya mendapat 2/3 daripada harta itu. Baik. Sebelum kita syarah dan kita baca hadis yang akan dibawa datang ini, kita kena faham beberapa perkara dulu. Yang pertama, faraid ataupun pusaka ini terkumpul ayat-ayat dan pembahagiannya di dalam surah An-Nisa. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak faham lebih detail, kena baca dulu Asbabun Nuzul Suratun Nisa. Dalam Suratun Nisa, Tuhan cerita macam-macam tentang orang perempuan ni.
Tapi sayangnya sebahagian kita, terutama orang perempuan sendiri pun tak baca surah Nisa ni. Dia baca lah, tapi dia baca hak Arab. Dia tak pernah nak ambil pegang hak Melayu ni, terjemahan ni. Cuba baca sekali. Itu minta saya pada malam ni. Balik cuba buka Quran terjemahan Pimpinan Rahman ke apakah, baca dulu terjemahan dia. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada perempuan ni. Tuhan bagi fokus betul pada orang perempuan. Tak ada satu surah pun daripada 114 buah surah ni cerita pasal lelaki-lelaki. Suratul Rijal tak ada. Tak ada, orang lelaki tak ada. Tapi orang perempuan Tuhan bagi khusus. Kerana pada zaman Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, di tanah Arab sana orang-orang jahiliah. Dan begitu juga sebenarnya di Eropah ke di mana dunia pun. Semua orang anggap orang perempuan ni satu kita kata komoditi, satu benda macam dengan barang ya. Kalau kelas kedua tu kira orang juga, ni lebih pada tu lagi. Kira memang koman betul. Sama naik dengan kambing ni. Tahap orang perempuan tu dianggap begitu. Dan dalam masyarakat jahiliah, orang perempuan tak boleh makan pusaka. Terutama orang perempuan tak ada hak langsung nak memiliki harta ni. Malahan mereka sendiri itu adalah komoditi. Mereka tu aset, harta. Dan kalau satu orang perempuan mati, satu orang laki-laki mati, orang perempuan tu mati, orang perempuan tu dia tak boleh balik kepada keluarga asal dia, kepada pak dia, mak pak dia tak boleh. Yang menentukan dia tu ialah anak-anak si mati tu. Maksudnya anak tiri dia tu lah. Anak tiri dia akan kahwin dengan dia. Ini yang berlaku dulu, sebelum ayat Quran turun dalam surah Nisa ni. Mereka kahwin dengan mak tiri mereka. Dan kalau tak ada anak-anak tiri ni, yang akan menentukan itu adik abang si mati tu. Kira abang-abang ipar, adik-adik ipar ni akan kahwin dengan perempuan tu. Dan juga ataupun dia tolong kira, dia jadi orang tengah, jadi broker, bagi kahwin pula dengan siapa-siapa. Perempuan tu sendiri tak ada hak langsung nak tentukan aku tak mau dengan hang ke aku. Tak ada. Perempuan tak ada pilihan. Tak ada macam Islam zaman malah duk pergi tanya pula mau tak. Zaman kita lagi moden pada Islam ni. Orang perempuan balik abang kat ayah, cik mau kat kawan tu, kenal di universiti. Kan? Pak kata jangan. Jangan disebut jangan. Kan, lari rumah. Sebab kita ni dah moden, kita ikut barat. Dan sedangkan dalam Islam, ayah dan tok wan tu dia panggil wali mujbir, boleh paksa satu orang perempuan kahwin. Tapi kalau kita cakap benda ni, kita kata pak dengan tok wan boleh paksa satu orang perempuan kahwin. Zaman kita bercakap ni, kalau kita cakap macam tu, orang kata dia ni apa ni? Ini betul-betul manipulate orang perempuan, penindasan. Orang tak faham agama. Sebab yang mai mengaji ni, mai mengaji ni pak-pak, kan, makcik-makcik, anak perempuan tak heret mai masjid. Orang perempuan mai masjid bila bawa mai? Hari raya, make up tak sangka. Sedangkan mai raya, sembahyang raya tu haram hukum dia bagi orang perempuan yang tidak berkahwin. Itu mazhab kita dalam fiqh. Hari raya dia mai lah. Yang kedua dia heret anak perempuan dia mai bila? Hari waktu nak menikah lah. Sebab Tok Imam dulu-dulu ni tahun 90-an apa semua, Tok Imam pergi di rumah, pergi malam-malam kan. Tu imam pun kata ramai sangatlah, aku duk nak kena piatung rumah kot lantaman apa payah, hampa main masjid. Dia buat pejabat apa semua, main nak menikah di masjid, barulah anak dara tu main. Anak dara ni pula dah jenis tak heret main masjid ni, dia bukan tahu. Kadang main tu haid, waktu period, main duduk dalam masjid juga. Dosa weh. Yang tu imam, yang tu imam pun hang tanyalah dulu kan, pakai suruh main. Tapi bila awak main walaupun haid, dah tarikh dah bubuh dah. Dia kata takkan perempuan tu pergi duduk di beranda masjid kot. Mai juga tempat sembahyang ni, berdosa habis-habis semua sekali. Nak habaq, bukan saya nak beletar tak, saya nak habaq betapa kita dengan hukum tu jauh sungguh. Baik. Jadi surah Nisa ni cerita banyak hukum tentang orang perempuan ni. Dan Islamlah yang mengangkat martabat orang perempuan. Islamlah yang mula sekali bagi pusaka. Orang perempuan boleh dapat harta juga. Jadi itu yang pertama. Jadi hadis ni nak cerita dulu, yang kata Imam Idris Marbawi ni, dia wak mai dulu
syarahan daripada Imam Tirmizi sendiri yang memilih hadis-hadis cerita tentang waris dari kalangan perempuan dulu. Kemudian sebelum kita baca hadis tu, tuan-tuan dibekalkan seperti saya janji dulu, ada sedikit nota. Saya bagi kat Ustaz Badrul Hafiz, Putus State, dia nota panjang faraid ni, tapi kita Putus State bagi 6 muka surat tu. Mau bagi kat mereka 20 muka surat, tak main minggu depan, bukan dia main, surat ni tak buat. Nak kena bagi pula kan. Jadi kita bagi sikit-sikit dari masa ke masa, mai pula tu kita buat mai pula sikit, mai pula sikit macam tu. Boleh? Jadi yang saya bekalkan pada malam ni, ada yang dapat, ada yang tak dapat lah. Iaitu kita kena tahu mula-mula siapa dia panggil Ashabul Furud. Siapa dia ahli waris kita panggil. Orang hak boleh makan pusaka ni siapa dia? Dari kalangan laki-laki ada 15 orang. Yang pertama suami, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki daripada anak laki-laki, bapa, datuk sebelah bapa, saudara laki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu, anak saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, anak bapa saudara seibu sebapa. Berapa banyak bapa dah ni kan. Anak bapa saudara sebapa, tuan. Yang ni kalau yang mati tu hamba, tuan dia tu, laki-laki, maula dia tu, penjaga dia tu. Orang nombor 15. Jadi bila tuan-tuan baca 15 ni, tuan-tuan tak nampak pun. Walaupun saya buat nota ni, tuan-tuan tak nampak. Tak faham lah Ustaz, sebab apa Ustaz? Apa ni? Cuba tuan-tuan tengok betul-betul apa yang tak ada dalam 15 tu. Tang datuk tu dia hanya tulis nombor 5 tu, ahli waris tu. Yang datuk boleh makan zakat ni hanya datuk sebelah bapa. Kalau yang mati tu satu orang laki-laki, dia tak ada pak dah. Katalah saya mati lah, mau buat contoh tuan-tuan marah. Saya mati, pak saya mati dah dulu pada saya. Tok Wan saya ada lagi, tapi Tok Wan saya mati dah lah. Ni cerita saja. Tok Wan sebelah bapak saya tu boleh makan zakat. Tapi kalau saya mati, lah masa yang sama lah, mati sekali ya kan. Tok Wan belah ibu ada lagi, betulnya mati dah. Tok Wan tu tak boleh makan. Nampak tak? Jadi bila kalau yang saya nak abang ni, kalau kita ni Tok Wan, kita ada cucu, kita kena tahu kita ni Tok Wan belah mana. Anak kita tu laki-laki, bagi perhatian sikit. Mau kalau anak kita mati, kita tu yang akan tanggungjawab jaga cucu tu. Kalau kita Tok Wan, anak kita tu perempuan, cucu tu jaga jugalah, jangan tak jaga, jangan biar pula. Tapi kita tak boleh makan pusaka. Jangan kita buat kalang kabut. Orang kita ni banyak hak duk jaga cucu ni hak belah perempuan lah. Sebab orang perempuan ni dia tak upah ngam dengan mak mentua. Dia tak upah mau balik pergi rumah mentua, nak kira balik rumah dia ya. Leh kali hak kena jaga teruk hantar pergi sekolah, pergi ambil sekolah. Tok Wan belah perempuan ni lah. Tok Wan hak duk pergi hantar sekolah tu tak boleh makan pusaka sekupang pun. Faham tak? Jadi kena bagi perhatian supaya nanti kita faham. Jangan kita duk ingat kita pun Tok Wan, kita pun ada hak. Tak ada hak. Tu waris lelaki-lelaki, tak mau cerita panjang. Nak abang kata, walaupun nampak tuan-tuan nampak faham tak faham, banyak benda kita tak tahu dalam agama ni. Kemudian waris perempuan pula. Waris perempuan ada 10. Maksudnya yang boleh makan pusaka, asbabul furud belah perempuan ni, jenis perempuan ni ada 10 orang boleh makan. Iaitu isteri, kemudian anak perempuan kita, cucu perempuan kita kalau anak kita mati dulu. Kemudian ibu, nenek sebelah ibu. Tapi kalau tok sebelah ibu boleh makan pusaka. Dia beza dengan Tok Wan. Tok haduk jaga tu boleh makan. Kalau ibu mati dah. Beza Sebab tu dalam syariat kita, dalam pengamalan undang-undang keluarga Islam kita di Malaysia, kalau satu orang tu kahwin pula, kalau seseorang tu bercerai, hak hadhanah, hak jaga anak tu yang pertama sekali ialah si ibu. Kalau budak tu bawah 18 tahun, mak tak usah pergi lawan, pak tak usah duk pergi lawan, memang mak boleh mak jaga, lagi budak tu kecil. Kecuali mak tu ada buat benda pelik-pelik lah, kerja GRO ke apa kono ni, dan pak boleh buat my evidence bukti, terbatai hak mak tu. Yang kedua, dia tak pergi kat pak tu untuk jaga.
Yang kedua ialah mak sebelah ibu. Yang ni nenek, nenek sebelah mak tu. Itu priority dia. Kemudian baru ayah, baru pak boleh jaga. Ini undang-undang kita, Sebab apa? Sebab tok sebelah mak ni boleh makan bersaka. Tok belah pak boleh makan tak bersaka? Boleh juga. Belah pak ni yang kata tu, yang orang tua kita kata orang laki-laki ni waris keras. Tok belah pak boleh makan bersaka, tok wan belah pak boleh makan bersaka. Tok belah mak boleh makan bersaka, tok wan belah mak tak boleh makan bersaka. Kemudian nenek sebelah bapa boleh makan. Saudara seperempuan seibu bapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu. Kemudian puan, kalau hamba tu mati, dia ada tuan dia tu perempuan, boleh makan. Baik, itu asas dia dulu. Jom kita baca kitab kita. Kemudian dalam kitab kita ni dia nak cerita tentang had pusaka jenis perempuan. Dia panggil mirasi al-banat, fil mirasil banati. Nak cerita 10 orang ni. Dia nak fokus cerita tentang waris hak saya abang tu, hak 10 orang tu dulu. Tapi dia tak cerita pi 10 dulu, dia umai sikit-sikit hak 10 yang boleh makan seka ni. Dia umai kisah pertama ni, dia kata kalau satu orang laki-laki tu mati. Satu orang laki-laki mati, dia ada seorang yang anak perempuan. Dia ada seorang yang anak perempuan. Anak perempuan tu boleh makan semua dak kata tu. Anak perempuan kalau ada seorang saja tuan-tuan, dia boleh makan hanya 1/2 ya. 50% ya dia boleh ambil. Balance tu siapa nak ambil? Balance tu baru boleh dapat kat orang lain. Kat saudara sebapak ni. Pakcik dia belah bapak ni boleh makan. Sebab tu kita kena jaga kan, jangan duk bergaduh dengan adik-beradik kita ni kan. Mau kalau kita bergaduh dengan adik kita mati, kita ada anak perempuan seorang ya. Adik kita hak kita bergaduh tu, dia pergi pejabat tanah, pergi mahkamah, dia pergi tuntut pusaka. Sebab nama dia ada dalam geran nak kita tinggal, rumah kita tinggal. Dia bergaduh dengan anak kita ni kacau bilau. Tapi kalau kita baik, mungkin dia pun tolaklah, ambil kat hang lah rumah yang hang mati. Nampak tak? Itu tujuan kita mengaji ni. Saya nak ajak faraid ni bukan nak ajak satu persatu carta tu nak tunjuk tu. Sebab tak sesuai dengan masa kita yang lagi 10 minit masuk Aisyah dah. Kan baru nak mukadimah. Dia kena ada satu kelas khusus. Cuma saya nak habaq ni, saya bukan nak ajak bagi faham tak. Saya nak ajak bagi kesedarannya. Supaya kalau tuan-tuan mati, pesan siap kat mereka, hampa pergi pejabat tanah bagi atok bagi elok, pergi pejabat agama atok elok-elok. Jumpa ustaz dulu. Dan tuan-tuan sebelum mati ni, masuk pergi laman web hak kira pusaka tu. Pergi kira siap dah. Fikir balik malam ni, tulis siap dah siapa boleh makan guna-guna ni. Jangan duk tunggu mati biar anak tolong kira. Kira siap sebelum mati. Itu saya nak bagi kesedaran saja. Kalau saya nak ajak betul-betul tak sesuai dengan sekadar selepas maghrib ni. Kalau hanya ada seorang anak perempuan, dia boleh makan separuh. Dan jika ditinggalkan 2 oleh si mati itu, 2 orang anak perempuan dan lebih. Dia ada anak perempuan 2, 3, 4, 5 anak perempuan. Ni cerita tak ada anak lelaki. Cerita ada anak perempuan saja ni. Hak orang ada anak lelaki tak ada masalah. Anak lelaki tu dia makan semua. Tak ada anak perempuan saja ni. Kalau dia ada anak perempuan 2 atau 3 atau lebih, depa ni boleh makan 2/3 daripada harta dia. Depa bagi sama depa lah 2/3 daripada harta, kemudian depa bagi pula sama-sama depa berapa orang. Hal lebih tu baru orang lain boleh ambil. Okey. Demikianlah yang tersebut di dalam Quran pada setengah potong ayat yang ke-11 daripada surah An-Nisa. Dan yang demikian itu pula dihukum oleh Nabi akan sahabatnya seperti yang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Hadis kita nak baca ni. Mula-mula ayat surah An-Nisa ni kita kena faham. Surah An-Nisa ni kena balik baca sebab dia banyak cerita tentang orang perempuan. Dalam surah An-Nisa ayat 11 Tuhan sebut, kita baca Melayu tu lah, mau baca Arab jadi panjang. Allah mensyariatkan kepada kamu tentang pembahagian harta warisan untuk anak-anak kamu, iaitu 1 bahagian anak laki-laki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2 orang, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bahagian masing-masing ialah 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika si mati mempunyai anak,
Jika si mati tidak mempunyai anak dan hartanya diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Dan jika si mati mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian tersebut, kata Allah, setelah wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tu surah Nisa ayat 11. Yang atok pecahan-pecahan bahagian ni ialah Allah. Nah, itu kita kena faham dulu. Bila kita mati ataupun siapa-siapa mati, kita nak pergi tuntut harta, kita kena faham yang tentu ni Allah. Faraid tu paling tepat sekali. Walaupun anak laki-laki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian, itu paling tepat sekali. Lebih tepat daripada kita bagi sama banyak. Faham tak? Jangan kita kata apa dia ni tak adil lah. Tak. Tuhan paling adil, Tuhan. Dan Tuhan abang pula, Tuhan abang siap-siap dah. Hampa tak tahu yang mana anak-anak hampa tu yang betul-betul akan jaga hampa. Yang boleh bagi manfaat pada hampa. Maksudnya kalau lepas hampa mati, hampa tak tahu anak hampa hak mana betul-betul yang akan bagi sedekah untuk hampa, duk hantar pahala habis. Tuhan abang siap-siap. Kita tak tahu pun. Ini adalah ketetapan Allah. Dan lagi satu sementara saya ingat ni, waris laki-laki ni ada 15, waris perempuan ada 10, tetapi ada juga beberapa peruntukan dalam ilmu faraid ni kepada beberapa orang, jenis orang, walaupun dia tidak ada disebut di dalam Al-Quran. Had 15 laki 10 orang perempuan ni disebut dengan jelas bahagian-bahagian dia oleh Allah dalam Quran, dalam surah Nisa, sepanjang surah Nisa tu. Tetapi ada beberapa orang dalam hukum fiqh akan dapat juga harta pusaka walaupun tak disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Benda ni disebut sebagai zawil arham. Tuan boleh balik search tengok zawil arham. Zawil arham ni misalnya cucu laki-laki daripada sebelah anak perempuan. Kita ada anak perempuan kita mati dulu sebelum kita pun belalah cucu tu. Kemudian kita mati. Dalam Quran tak ada peruntukan untuk cucu laki-laki sebelah perempuan ni dapat. Tapi dalam agama kita ada bahagian dia. Ataupun pak menakan sebelah ibu. Pak menakan sebelah ibu ni tak ada hak. Pak menakan sebelah bapak boleh makan. Tadi saya tahu ni. Pak menakan sebelah ibu. Okay, satu orang dia mungkin cikgu ataupun anak dara tua tak kahwin, pak dia mati dah, mak dia mati dah. Semua waris lain semua tak ada. Dia tak ada suami, dia tak ada anak, dia tak ada tok wan semua tak ada. Dia seorang je. Cikgu ni cikgu DG 45, DG 46. Jusasi ke gaji ribu lah. Wang hadiah dapat apa semua guna ni. Dia mati. Siapa pun tak ada. Yang ada hanya pak menakan belah mak dia. Adik mak dia ke pakcik tu. Tapi tak ada peruntukan dalam Quran. Yang ni pun boleh dapat juga harta zawil arham dia panggil. Tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tak ada ahli waris lain dah. Tak ada siapa-siapa boleh makan dah. Yang kedua, duit tu tidak ditentukan oleh Baitul Mal. Maksudnya kalau kerajaan waktu tu, kerajaan negeri lah yang jaga agama ni, yang jaga harta ni, Baitul Mal tentukan kata kami dapat, kerajaan ambil, tak boleh dapat lah kat zawil arham. Jadi saya nak abangnya ilmu faraid ni luah. Dan benda ni macam-macam berlaku lah hidup kita ni. Siapa mati dulu kita tak tahu. Jadi kita nak bagi nampak saja. Saya bukan nak atok satu-satu, nak cerita tu terlalu banyak, terlalu detail. Tuan-tuan melupa macam tu ya. Cuma saya nak abang kesedaran. Sambil-sambil kita duduk hidup, sebelum kita suap nasi masuk dalam mulut, kita kena fikir, aku makan ni hak orang ke hak siapa? Kut-kut kita makan benda haram. Faham tak? Kut ada orang patut dapat, kita tak bagi. Yang tu kita kena risau, kita kena balik atok. Takut kita makan benda haram. Bila makan benda haram tu yang duk jadi hidup kita tu jadi tak elok, anak-anak jadi tak elok dan sebagainya. Baik. Okey. Kita sambung kitab kita. Jadi ayat Quran surah Nisa ayat 11. Kemudian dia wakmai satu hadis Nabi daripada Imam Tirmizi, wakmai satu hadis Nabi an Jabir bin Abdullah qala ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi' bi ibnatayha min Sa'din ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Katanya, qalat, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'd bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka yawmal Uhud, yawma Uhudin syahidan. Katanya telah datang seorang isteri sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Rabi' dengan membawa dua anak betinanya. Tulis tu. Anak betinanya yang dapat daripada suaminya yang bernama Sa'ad itu. Datang itu kepada Rasulullah SAW supaya mengadukan halnya, betapa berlaku kemudian daripada mati suaminya di dalam perang bersama Nabi. Maka kata isteri Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' yang telah mati bapa keduanya itu serta tuan hamba di dalam perang pada hari Uhud. Jangan baca hari Ahad tu, hari Uhud. Akan sebagai mati syahid. Maka hamba ini datang membawa keduanya kepada tuan hamba supaya tuan hamba boleh lihat tetap adanya dua anak Sa'ad bin Ar-Rabi'. Wa inna ammahuma akhaza malahuma falam yada' lahuma malan. Dan bahawasanya bapa saudara dua budak ini, yakni saudara laki-laki kepada Sa'ad bin Ar-Rabi', telah mengambil harta keduanya semuanya di dalam tangannya, maka tidak diberikannya bagi dua anak saudaranya yang perempuan berharta. Baik, ini satu hadis nak cerita tentang orang perempuan boleh makan harta. Ada satu berlaku kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu nama Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni mati dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud berapa orang Islam mati? 70 orang mati. Diketuai Hamzah. Salah seorang daripada 70 orang tu Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bila dia mati, dia tinggal dua orang anak perempuan, tak ada anak laki-laki. Itu isu dia. Bila tak ada anak laki-laki, abang ataupun adik kepada Sa'ad ni, dia dia rampas semua harta tu. Bukan dia ni jahat, kepala masam. Tak. Memang itu adat orang jahiliah waktu tu. Walaupun dia pada masuk Islam, tapi adat Arab begitu. Orang perempuan tak ada hak. Ni macam mana nak turun ayat Quran ni, Nabi nak atok ni. Lepas tu orang perempuan dia, isteri dia ni berasa macam mana aku nak bela anak-anak ni, dua orang ni, kami siapa tak ada dah. Pak menekan tu main ambil kereta, lepas tu dia balik pergi pasal dia. Jadi dia pun main tanya Nabi, betul ke macam tu? Macam tu. Apakala halnya ya Rasulullah, nafkahnya dan kiswahnya? Dia tanya, dah pak menekan dia ni, adik pada laki-laki hak mati ni dah ambil semua harta, dua orang budak perempuan ni. Aku buat main ni supaya hang tengok sendiri. Ya Rasulullah, duk ada ni, bukan kata dia nak main kecoh pada. Main tunjuk duk hidup lagi dua orang ni. Depa ni siapa nak bagi makan? Nafkah ni siapa? Dan yang kedua, macam mana kiswahnya? Maksudnya kelambu ni macam mana? Depa ni nak pergi duduk kemah mana? Nak tidur tang mana? Rumah depa macam mana? Ini kelebihan orang perempuan. Orang perempuan ni, kelebihan dia tak gaduh cari makan. Ini peruntukan agama. Waktu dia kecil-kecil sampai dia besar, hak jaga dia ialah ayah dia. Nafkah, apa maksud nafkah? Mula-mula kita kena faham dulu. Ramai orang zaman moden ni tak faham. Nafkah tu dia duk ingat duit belanja laki kena bagi pula sebulan 300. Hak duk bagi makan tu kira lain pula. Dia kata kena bagi duit asin pula 200-300 bagi dia. Dia duk ingat nafkah. Bila laki tak bagi 200-300 beda dia nak belanja tu, dia kata tak bagi nafkah. Dia pun pergi pejabat. Macam-macam tajuk kan. Nafkah ni ialah yang pertama bagi makan. Bagi makan keadaan setempat tu lah. Orang kita biasa makan apa? Sehari 2 kali atau 3 kali. Dia tembun makan banyak. Bagi patut padan dengan dia. Kalau kurui, bagi kurui. Cara kurui, cara tembun, bagi cara tembun. Kadang-kadang kurui makan lebih banyak daripada tembun ni kan. Bagi kira yang bagi layak lah. Semakan selayaknya orang sezaman itu, setempat itu.
Yang kedua pakaian, bagi pakaian lah. Yang wajib bagi suami atau ayah ni sekurang-kurangnya setahun 2 helai. Raya haji dan raya puasa. Sebab hari raya sunat pakai baju baru. Nah, bukan tiap-tiap bulan beli baju. Tapi kalau dah baju pun cari, nak tunggu hari raya baru nak beli, belilah baru. Kira ada baju lah. Tak ada tak pakai baju. Yang ketiga, ubat. Mau sakit buat pergi klinik. Nah, buat pergi berubat. Itu nafkah. Nah. Bila bini nak beranak dah duit banyak, pilah swasta. Tak gaduhlah pergi hospital kerajaan tu. Kan, pergi duduk cakap nampak pelik pula kan. Pergi laki-laki tak berkenaan bangsa lain dengan agama lain pakai duk mai tengok pula. Itu nafkah dia panggil. Begitu juga ubat-ubatan, begitu juga dengan beruih gigi, nak make up apa semua ni, semua tu hak suami. Suami kena beli. Jangan orang laki-laki ni dia kata hampa beli ni lah, make up hampa, ubat gigi hampa. Tak. Itu semua tanggungjawab suami. Waktu dia tak menikah, tanggungjawab ayah dah. Tapi tak termasuk make up. Orang yang tak menikah tak boleh bermake up. Malahan haram, pakai celak pun haram. Satu anak darah, tak kira tua mana. Tapi cakap ni orang tak seronok orang zaman lah ni kan. Apa kata dah lah kami ni orang tak main Minang apa, nak buh celak apa sikit pun tak boleh. Inai orang tunggu hidup dia. Pakai inai pun tak boleh. Yang boleh pakai inai ni hanya bini orang ya. Itu pun untuk suami dia. Payah. Sebab tu orang tak baca kitab kan. Orang duk baca tajuk-tajuk lain lah. Dia jadi nak berdosa tu jadi banyak di rumah kita tu kan. Dia jadi dia kata aku tak main mengaji pun senang. Main mengaji nampak aku payah. Baik. Jadi dia kata bila orang perempuan tu kahwin, nafkah dia ialah suami dia. Yang patut bagi makan, patut jaga dia semua suami dia. Suami yang kena bagi makan semua. Begitu juga dengan tempat tinggal dia. Tempat tinggal ni suami wajib. Suami wajib. Kalau bila menikah, suami ni bawa pi ke rumah mak mentua, pi duduk rumah mak lelaki. Kemudian perempuan tu lari balik pi rumah mak dia balik. Dia kata aku tak mau duduk dengan mak hang. Mak hang payah kira numbuk cabai sikit berhinyak dah. Kita pun pergi report lelaki ni kata nusyus hang ni tak mau ikut cakap aku, tak mau duduk rumah mak aku. Tak boleh lekat kes Laki-laki tu pula yang bersalah. Sebab orang laki-laki wajib sediakan rumah untuk orang perempuan. Sama ada sewa ataupun beli. Kalau perempuan tu tak selesa duduk dengan mak mentua, faham tak? Hak seorang perempuan yang tu. Orang laki-laki pun kadang dia terlepas pandang nafkah dia ni. Dia kata duduk rumah ni lah, rumah mak mentua. Tak apalah kalau perempuan tu selesa, tak ada masalah lah, habuan dia lah. Ini nafkah. Dan pula keduanya, apa ni, tak apa nampak. Budak ini tiada dinikahkan lagi. Sekiranya telah dinikahkan, bolehlah suaminya menanggungnya. Melainkan maulah ada bagi keduanya harta akan dia nafkahnya. Perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi' ni kata, ya Rasulullah, siapa nak jaga makan pakai mereka ni? Mereka pula tak menikah lagi, lagu mana? Bila didengar oleh Rasulullah SAW akan kata perempuan itu, yang demikian lalu bersabda Nabi SAW. Nabi kata, qala yaqdillahu fi dhalik, fanazalat ayatul mirathi, faba'asa Rasulullah SAW ila ammihima. Bersabda Nabi, bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, menghukum Allah Ta'ala pada yang demikian itu. Adapun aku tidak boleh menghukum melainkan dengan barang yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Nabi ni dia bukan macam ustaz. Ustaz ni tanya apa semua tahu. Nabi dah. Bila kawan tu mai tanya, dia kata aku tak tahu dia dah. Aku boleh hukum apa hak Tuhan abang ya? Hak pengamalan selama ini zaman jahiliah tu orang duk amal lagu tu yang kata perempuan ni tak boleh waris harta apa semua. Tak ada harta lah. Aku tak berani nak atok sendiri ni, nak buat dasar baru ni. Nabi tak macam kita, tak berani nak buat dasar baru, polisi baru ni, kecuali Tuhan abang dia kata. Maka turunlah ayat Al-Quran yang menunjukkan atas berpesaka pada ayat ke-11 dalam surah itu, surah An-Nisa tadi. Apakala telah turun ayat itu, maka Nabi pun memberitahu akan yang berpusaka itu kepada yang meminta hukum dan kepada orang yang mau dihukum. Lepas turun ayat surah An-Nisa ni, orang perempuan pun boleh makan pusaka. Nabi terus habaq kat isteri
Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kemudian Nabi pi habaq pula yang patut dihukum, iaitu pak menekan pada budak-budak ni, iaitu abang ataupun adik laki-laki kepada Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kemudian Nabi pun pi, fa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila a'ammihima. Nabi pun pi kepada, maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudara kedua budak yatim, budak betina itu. Disuruh akan dia datang kepadanya. Apabila sudah datang ia, lalu bersabda Nabi kepadanya, faqala a'ti ibnatai Sa'din ats-tsulusain wa a'ti ummuhuma ats-tsumun wa ma baqiya fahuwa lak. Nabi pun kata, beri olehmu akan harta peninggalan Sa'ad itu kepada anaknya yang betina keduanya itu, 2/3 daripada hartanya. Hak ni yang mula tajuk. Nabi kata orang perempuan, anak perempuan boleh makan 2/3 kalau ada 2 orang. Tak ada anak lelaki-lelaki ni. Kita mati ada 2 orang anak perempuan atau lebih, boleh makan 2/3. Kalau anak kita perempuan seorang saja, tak ada apa, perempuan tunggal, makan 1/2. Boleh yang tu buat balik pun sudah dah. Dan beri ibu budak itu keduanya 1/8 daripada harta itu. Seorang isteri boleh makan 1/8 kalau ada anak. Dan barang yang baki daripada lepas bahagi itu, iaitu bagimu. Pak menekan sebelah ayah. Ini yang kata saudara lelaki seibu sebapa ni boleh makan asabah. Asabah ni ialah baki daripada lebihan harta. Okey, habis dalam cerita kitab ni, kita sambung pula baca pada pertemuan yang akan datang. Duk ingat sekali main baca 2 hadis tapi tak dan, masa tak dan. Cuma tengok sikit kertas tu. Dah halang-halang bagi dah, kita tengok pi sikit kertas saya bagi tu. Tadi kita baca hanya muka surat pertama, tengok muka surat kedua tu. Senarai waris asbabul furud serta bahagiannya. 1/2. Yang mula-mula 1/2. Yang boleh makan 50%. Ada 5 jenis orang boleh makan 1/2. Yang pertama suami, tapi dia ada syarat kalau tak ada anak. Tak ada anak. Kita mati, bini mati, kita kahwin dengan satu orang perempuan, tak ada anak pun. Perempuan tu tak ada anak. Kemudian bukan kita tak ada anak, kita duda ada anak, tapi kita menikah dengan perempuan anak dara. Ataupun perempuan tu janda tak ada anak, dia mati, kita boleh makan 1/2. Yang kedua anak perempuan, dengan syarat tak ada anak laki-laki. Anak perempuan tunggal seorang, boleh makan 1/2 macam tadi saya dah abang. Yang ketiga cucu perempuan. Kalau tak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, kita si mati tu tak ada anak, anak dah mati dulu, tinggal cucu perempuan, baru cucu perempuan tu boleh makan 1/2. Kemudian, dan tak ada cucu laki-laki, si mati tu hanya tinggal cucu perempuan seorang tu ya, baru boleh makan 1/2. Kalau ada cucu laki-laki tu makanlah. Kalau ada yang keempat, saudara perempuan seibu sebapa, kak kita, adik perempuan kita, boleh makan setengah, dengan syarat tak ada bapa. Pak kita mati dulu dah, datuk kita pun tak ada dah, Tok Wan, keturunan ke bawah pun tak ada, maksudnya anak pinak, anak-anak apa pun tak ada, saudara lelaki seibu sebapa pun tak ada. Tak ada ni bukan kata ni maksudnya mati dah. Waktu hari kita mati ni, tinggal waktu tu kita ada banyak beradik, tapi tinggal duk hidup lagi ni 2 orang perempuan ya. Kak dengan adik perempuan ni duk main lah sembahyang, 2 orang di masjid ni, hak lain semua bakal mati habis dah. Pak, anak tu orang semua tak ada. Kak tu mati, adik hak tinggal seorang tu boleh makan setengah. Kemudian yang kelima, saudara perempuan sebapa, dengan syarat bapa, datuk, keturunan apa semua tak ada di bawah tu. Okey, tu cara baca dia. Saya tak mau baca panjang, jadi panjang. Hak tu boleh makan 1/2. Kemudian kita tuan beralih pula yang muka surat seberikutnya, yang boleh makan 1/3, iaitu ibu. Ibu boleh makan 1/3 dengan syarat, hak sebelah tu lah, syaratnya tak ada keturunan ke bawah, maksudnya tak ada anak. Ibu kita boleh makan 1/3 kalau kita tak ada anak. Dan tak ada adik-beradik lain. Kita ni tunggal saja yang masih hidup waktu tu.
Yang kedua, 2 orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan seibu. Dengan syarat kita tak ada anak laki-laki dan tak ada keturunan lain dah. Kemudian yang boleh makan 1/4 suami. 1/4 suami boleh makan bila dengan syarat ada keturunan ke bawah. Nah, bini kita mati, ada anak, kita dapat 1/4. Bini kita mati, tak ada anak, dapat 1/2. Laki dapat setengah harta kalau tak ada anak. Kalau ada anak, 1/4 suku ya. Isteri boleh dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kita kahwin, tak ada anak, kita mati, bini dapat 1/4. Kalau ada anak, perempuan dapat 1/8. Kemudian yang dapat 2/3, 2 atau lebih anak perempuan. Kita tinggal, si mati tu tinggal 2 orang anak perempuan atau lebih, perempuan saja tak ada anak lelaki, mereka dapat 2/3. Mereka pakat bahagi pula lah sama-sama mereka 2/3 harta tu. Yang kedua, 2 atau lebih cucu perempuan, dengan syarat cucu laki-laki tak ada dan anak-anak mati habis dah. Anak lelaki, anak perempuan mati dah, tinggal cucu. Tok Wan baru mati kendian. Cucu tu ada 2 orang perempuan. Cucu tu boleh makan 2/3 ganti anak perempuan. Yang ketiga, 2 atau lebih saudara seibu sebapak. Yang syarat-syarat sebelah tu nak cerita jadi panjang. Seibu sebapak ni mau nak cerita dunia jadi panjang, saya malas nak cerita. Cuma kita baca ya. Yang keempat, 2 atau lebih saudara perempuan sebapak. Sebapak seibu pun ni penting tau. Penting. Kadang-kadang orang kita ni lah, cerita bila orang kita ni, kadang-kadang anak tiri pun dia tak faham. Anak tiri tu apa dia? Anak tiri tu kita duda 2 orang anak. Untuk sebab duda lah kan. Kita nak menikah nombor 2 lah senang. Duda nombor sedih ingat. Kita nak menikah nombor 2. Kita ada anak dah lah dengan perempuan mula ni. Perempuan ada ni. Menikah pula dengan janda anak 5. Anak-anak janda tu, 5 orang tu, dengan anak kita tu, hak tu dia panggil anak tiri. Kita tu ada, lepas tu saudara tiri. Kita dengan budak-budak tu tiri, pak tiri. Faham tak? Tu baru tiri. Sebapak ni misalnya pak kita bini banyak, tu dia panggil sebapak. Seibu sebapak macam yang kita semua duk ada lah. Kena faham. Dan hukum dia tu berbeza-beza. Sebapak, seibu sebapak dia lebih dominan. Seibu sebapak boleh makan kata lebih kuat daripada sebapak saja. Seibu ni dah orang lain tak ada, baru boleh sikit-sikit ni tu pun. Hak tiri tak boleh langsung. Walaupun kita baik dengan pak tiri kita tu, tiri tak ada hari boleh makan sekupang pun. Faham tak? Yang ni kena, yang tu yang pertama, tiri tak boleh makan. Yang kedua saya nak habang, adik-beradik tiri ni kena jaga aurat sebab boleh menikah. Faham tak? Adik-beradik tiri ni boleh menikah. Duda menikah dengan janda. Duda menikah dengan janda. Duda ni anak 2, tiri janda tu anak 2, menikah pi. Jadi sama-sama budak-budak tu boleh menikah. Jadi kena jaga aurat, tak boleh biar depa tak pakai tudung kat dalam rumah apa, tak boleh. Seibu sebapak tu tak apa, tu tak apa, tu adik-beradik. Tapi kalau tiri hukum dia kena jaga batasan sebab dia bukan mahram. Dengan pak tu saja yang tak boleh kahwinnya. Anak tiri kita tak boleh kahwin dengan kita sebab kita dah jimak dengan mak dia. Syaratnya kena jimak dengan mak dia. Daripada anak tu sampai ke cucu semua dia semua tak bertayat sembahyang lah, boleh salam lah. Tapi pusaka tak boleh juga. Jadi cerita panjang, cerita panjang. Kita berhenti dulu tang tu. Cerita nikah kahwin apa semua ni, saya nak nasihatkan rujuk dengan pejabat agama lah. Jangan buat tahu. Zaman lah pula zaman orang cerai lagi nak rujuk balik apa semua pakai duk buat kat rumah lah. Jangan pi pejabat agama. Sebab akad tu lafaz, nak rujuk pun lafaz. Pula tu zaman kita hidup ni, zaman ustaz ni ramai mazhab macam-macam dia buat main. Dia kata dalam YouTube ustaz tu abang boleh. Dia kata pakai jimak tu pakai jadi tak sebut dah. Jangan buat pandai tu. Sebab mazhab pun macam-macam. Kita ambil mazhab kita Syafi'i, pengamalan kita dari Kedah ni. Rujuk pun kena sebut, bagi jelas apa semua. Dan orang kita ni dia punya tak jaga agama ni, kadang-kadang sampai dia tak faham waktu iddah tu tetap dia tu sebenarnya masih di bawah hak suami dia. Kadang dia keluar dah pada rumah tu, dia pergi duduk mengurat dengan kawan lain dah. Dia berasa dah cerai dah, dia kata. Sedangkan dalam Islam cerai, perpisahan tu dia sebenarnya dia tak putus sungguh. Dia saja macam test dulu ya. Dia berbeza dengan orang barat. Orang barat bila depa bergaduh nak bercerai, depa tak cerai lagi, tak pergi daftar lagi.
Kita separate dulu, kita belajar bercerai tengok. Pergi duduk rumah Hasin. Tu barat. Orang Islam pula, Islam yang sebenar dia ajak buat bercerai dulu. Bercerai jatuh. Tapi boleh duduk sekali, cuma jangan jaga aurat. Jangan duduk satu bilik saja. Tapi duduk satu rumah tak apa. Supaya dalam masa 3 bulan tu boleh rujuk balik. Kita pula Melayu ni dia tak jadi cara Islam apa, sama-sama bercerai, tak balik pergi rumah mak. Lepas tu mak pula duk hasut, kau ipar pula duk hasut, pakai tak rujuk dah. Kita pula berasa bersalah pakai nak dia kata aku dan aku ludah aku tak ambil dah. Tapi dah rumah mentua pun. Bila nak rujuknya? Nampak tak? Kita ni banyak adat tak faham agama yang sebenar. Dan orang perempuan pun dia kira tak dan habis iddah lagi dah buat benda-benda yang tak jaga hak dia sebagai isteri orang. Dan orang laki-laki pun ada iddah dah. Ni pelik. Iddah orang laki-laki ni kalau dia berkahwin 4. Bila dia berkahwin 4, dia cerai salah seorang daripada bini dia mana-mana, dia kena tunggu dulu hak diceraikan tu habis 3 bulan, 3 kali suci, baru dia boleh kahwin pula ganti. Jangan dia kata aku cerai dah ni, ambil pula, dia akan jadi nombor 5. Dia akan jadi nombor 5. Jadi cerita dia saya nak abang, agama kita ni kita kena jaga betul-betul. Kita banyak ikut adat saja, main tiru-tiru ya. Banyak benda-benda, mungkin kita makan benda haram, pusaka yang tak sepatutnya kita makan dan sebagainya. Jadi saya mengajak ni hanya untuk bagi kesedaran saja. Untuk faham detail tu, tuan-tuan kena rujuklah dengan ustaz-ustaz yang ada dalam kalangan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimat ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak berdosa padamu ya Allah. Engkau tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah juga dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampunilah dosa anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Berilah hidayah dan taufik kepada seluruh keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami zuriat keturunan orang-orang yang akan mendirikan solat ya Allah. Orang-orang yang akan mendoakan kami selepas kami mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, anugerahkanlah kalimah la ilaha illallah di akhir hembusan nafas kami nanti ya Allah.